بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kelapangan untuk kita berkumpul bagi meneruskan bacaan kitab kita pada malam ini. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam, staf kepimpinan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung muka surat nombor 42. Kita masih lagi bicara tentang keutamaan pada sedikit angan-angan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin amin ya rabbal alamin. Jabir radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika baginda berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat berkhutbah, maka yang mulia sahabat ini menggambarkan tentang wajah dan keadaan Nabi semasa berkhutbah. Yang pertama, katanya beliau bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana sedang berkhutbah, merah matanya, bukan mengantuk. Kita mengantuk, merah mata kita sebab tak cukup tidur. Nak cerita ini adalah gambaran kesungguhan bahawa urusan ini adalah urusan yang penting, sehingga menunjukkan di sini katanya Jabir radhiyallahu anhu, yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berbicara dalam keadaan khutbah, merah matanya, kuat suaranya, nak beri kesan kepada pendengar. Dan yang ketiga, dengan penuh semangat, seperti mana satu orang panglima yang sedang berada di medan pertempuran. Orang nak pergi perang, suara dia kuat. Kuat suara dia tu, tentera dia boleh dengar, jadi tambah semangat. Tapi kalau ketua lembek, macam mana ketua pun lembek nak perang, macam mana nak? Jadi askar belakang ni, tak tahu ketua kita pun tak boleh pi, kita pun tak boleh pi. Jadi ketua tu dia ada semangat. Sama juga imam, imam juga kena bersemangat, baru makmum bersemangat. Sat imam timbul, sat tak, sat timbul, sat tak. Mari mayang mana tu imam tak ada. Minggu tu tak imam tak ada, minggu depan ada pula. Siapa? Sebab hari Jumaat. Makmum jadi lemah. Jadi imam dan juga ketua ni dia panggil idola ataupun ikutan. Jadi seorang pemimpin yang tegas itu digambarkan begini oleh Jabir. Dia nak cerita kepada seluruh sahabat yang ada pada waktu itu bahawa ini pattern Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kuat suaranya. Yang kedua, merah matanya. Dan yang ketiga adalah bersemangat ketika mana khutbah. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hati-hati. Sabbahtukum wa masaitukum, pagi kamu dan petang kamu. Yang mulia Nabi SAW beri peringat kepada orang yang dengar, dan itu sampai kepada kita hari ini. Peringatan yang disampaikan oleh yang mulia Nabi SAW 1400 tahun yang lepas
Maka pada hari ini sampai kepada kita. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menulis cerita ni, merakamkan kalimah-kalimah ini dalam kitabnya, merekodkan kalimah-kalimah ini dalam kitabnya. Akhirnya kita dengar bahawa yang mulia Nabi SAW memberi peringat kat kita tentang dua masa. Satu masa pagi, yang kedua masa petang. Dengan makna lain, malam dan juga siang. Nabi SAW peringat kat kita dengan dua masa. Bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Kata Nabi SAW, aku diutuskan, maknanya dilantik. Rasulullah SAW sebelum umur 40 belum dilantik. Tapi nubuahnya baina baina ruh wal jasadi. Nubuah yang mulia Nabi SAW ditabalkan nubuah kata mata kata beta. Bilakah ditabalkan, ditetapkan kenubuah yang mulia Nabi SAW? Kata Nabi, waktu tu Adam baina ruh wal jasadi. Adam ni jasad pun tak ada, ruh pun tak ada lagi. Jasad tak ada, roh pun tak ada lagi. Mana kata Adam tu tak mewujud lagi, wujud hakiki tak ada lagi. Wujud hakiki tak ada lagi Nabi Adam. Tapi yang mulia Nabi SAW telah pun Allah tetapkan di azali yang baginda tu bakal lahir sebagai seorang Nabi di atas muka bumi. Maka di sini kata Nabi SAW, aku diutuskan. Itu makna kata umur 40. Sepakat ahli sirah menyebut umur baginda adalah 40 tahun. Waktu tu Nabi baru dilantik. Maka pelantikan Nabi sebagai utusan Allah itu petanda bahawa kiamat dah nak main. Maka kata Nabi SAW, kahataini, Nabi tunjuk dua jari. Nabi tunjuk dua jari dengan satu ibarat yang cukup dekat, iaitu jari petunjuk dan juga jari tengah. Dekat ni, dua beradik dekat. Nabi kata, kiamat dengan aku duk ada dua ni. Bukan duk ada begini, nak abad main jarak. Nisbah kepada jarak. Baik tuan-tuan, hadis ini riwayat Imam Muslim. Satu hadis yang disampaikan oleh Jabir melihat apa yang disebut oleh yang mulia Nabi SAW. Apa yang kita dapati daripada hadis Nabi ini adalah satu perkara yang cukup besar. Nabi bersungguh-sungguh nak beritahu kita, hidup kita kena jaga. Jangan sampai satu masa, yakni kiamat, baru kita nak taubat. Sama ada kiamat kecil ataupun kiamat besar. Hari ni orang buat dosa ni cukup senang, ya tuan-tuan. Buat dosa cukup senang, tapi buat pahala cukup susah. Buat maksiat cukup senang, buat pahala cukup susah. Ni kita cerita realiti hari ni. Kita tengok pada orang lain. Realiti umat Islam hari ni macam itulah. Buat dosa, buat maksiat. Walaupun musim COVID-19 ni, hak kita kata hampir beransur pergi, tapi hakikatnya belum. Allah masih nak uji kita. Nak beriman ke tidak, nak buat dosa ke tidak. Allah masih nak uji kita. Sebab itu sifat kepada dunia. Dunia ni sifat dia diuji. Tuan-tuan, dunia ni sifat dia bagaimana? Sifat dia ujian. Fitnah dengan makna ujian. Sebab itu orang duduk di dunia, dia tetap kena akan uji. Kok mana-mana pun dia tetap kena uji. Redha dengan sabar tu dua sifir yang cukup besar. Tak ada dua sifir ini, tak ada dua ilmu ini, tak ada dua bekalan ini, rugi kita atas muka bumi. Kita tak akan redha dengan Allah, kita akan sentiasa tak berpuas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ujian adalah mihnah, ataupun itulah dunia. Seumpama madu. Madu sifat dia bagaimana? Madu sifat dia manis. Pahit kau madu, itu bermadu baru pahit. Madu ni sifat dia manis. Pasal apa manis? Itu sifat dia. Peria, sifat dia adalah pahit. Dunia sifat dia ujian. Cuma bagaimana kita nak berhadapan dengan ujian? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tak akan uji kita senang-senang.
Dia tahu kadar kemampuan kita. Di azali dia tahu, maka dia cipta kita di atas muka bumi. Maka dia uji kita, sama ada dengan ujian kesenangan ataupun Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Pasal apa dia nak uji kita? Nak tahu kita ni beriman ke tak? Beriman ke tidak? Mulut kita dok kata aku beriman, tapi takut dalam tak berapa nak beriman. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang beriman, adakah kamu ingat kamu akan ditinggalkan begitu saja? Sedangkan kamu boleh berkata yang kamu berkata kamu beriman, sedangkan kamu tidak diuji. Allah sebut, maka Allah datangkan ujian. Maka ujian tadi dia akan ada pada waktu petang dan juga malam, tumpang sebelum kita mati. Sebab itulah yang mulia Nabi SAW sebut, sabbahtukum wa masaitukum. Hei beringat pada waktu pagi kamu, hei beringat pada waktu malam kamu. Nabi SAW beringat kat kita begitu. Sebab di situ ada ujian nanti. Tak kiralah ujian senang ke, tak kiralah ujian sakit ke, tak kiralah ujian apa-apa ujian. Tambah lagi hak namanya syaitan laknatullah ni, iblis laknatullah ni, dia sentiasa nak uji kita. Nak ikhtiar kita untuk sama-sama dengan dia. Pertama sekali dia akan ikhtiarkan kita untuk syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surah Yasin. Allah sebut dah dalam Al-Quran. Dia tu musuhnya nyata. Jangan dia ikut dia. Sebab dia cuma nak menyesatkan kita. Dia nak keluarkan kita daripada akidah yang sedang kita miliki hari ini. Simple dia nak keluarkan kita, dia nak bawa kepada kita syirik kepada Allah. Tak kiralah sama ada syirik dengan patung ke, tak kiralah syirik dengan manusia ke, tak kira mana mensyirikkan, menyemutukan Allah dengan manusia yang kita sembah ke, atau dengan apa sahaja. Dia cuba nak menyirikkan kita. Tujuannya dia nak duduk dengan kita sama-sama di alam neraka yang akhirat, di neraka nanti. Kalau dia tak berjaya buat hal tu, tuan-tuan, dia akan gemarkan hati kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Wah, zina tak apa pun. Allah sekadar zina aja bukan apa pun. Nanti kita taubatlah. Allah sekadar ambil duit sikit-sikit je. Bukan banyak pun pendedahan yang dibuat baru ni di Sungai Buloh. Tengok. Habis hari ni banyak mesti kena takut. Allah sikit je bukan banyak pun. Ataupun meninggalkan benda yang wajib, contohnya sembahyang. Allah sembahyang je pun 4 rakaat je tu nanti tak ganti je. Kalau dia gagal, iblis tadi tuan-tuan, kalau dia gagal untuk menyebabkan kita menyebabkan kita membuat dosa-dosa besar tadi, dia gagal nak goda kita, nak sesatkan kita situ, dia akan cuba melakukan supaya kita ni kekal di atas dosa-dosa kecil. Tengok orang perempuan nampak pun seronok, esok mai pula, kekal dah tu. Esok mari pula, kekal dah tu. Orang kata sekali pandang tak apa. Kalau begitu ustaz, kita jangan kalih-kalih pandang, kita pandang terus dia kata. Biar agak-agak sejam puas kita berhenti. Tak boleh macam tu. Ada dia kekal. Kalau yang kekal atas dosa kecil pun dia gagal tuan-tuan, dia akan cuba bibitkan permusuhan. Dia timbulkan rasa permusuhan adik-beradik. Sebab tanah, sebab harta, sebab hubungan, sebab penduduk, macam-macam dia akan cuba timbulkan. Kalau yang tu pun gagal tuan-tuan, dia akan cuba lakukan dengan cara kebaikan. Habislah cara jahat dia tak dapat, dia kata ini payah betul. Kita guna cara lain, cara kebaikan. Antaranya mencampakkan rasa riak dalam hati orang yang mendirikan solat malam. Mencampakkan rasa takbur di hati orang yang solat berjemaah. Memandang lekeh kepada orang-orang yang tak erti baca Quran. Memandang lekeh kepada orang-orang tak mari sembahyang. Dan orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi, doa ada dalam dia. Ini sifat syaitan. Maka Allah SWT, Nabi SAW peringat kat kita. Sebab tu kita ni mudah buat dosa. Maknanya neraka juga senanglah untuk masuk. Tidak. Senang buat dosa, senang buat maksiat, senanglah ke neraka. Susah buat pahala, susah buat amal soleh, susahlah masuk surga. Sedangkan inilah tujuan kita. Sedangkan inilah perkara yang akan dipersoalkan di akhirat besok.
Sebab tu Nabi kata sebelum sampai masa yang akan ditentukan, iaitu antara dua jari tadi, yakni kiamat dekat dengan jauh. Nabi SAW kata sama ada kiamat besar atau kecil, tuan-tuan, Nabi SAW suruh kita sentiasa beringat. Sebab kata Nabi SAW, taqbalu taubatu abdi ma lam yughqir. Dalam satu riwayat lain, yaqbalu taubatul abdi ma lam yughqir. Allah ni, kata Nabi SAW, akan terima taubat satu orang hamba selama mana nyawa dia tak duduk di kerongkong. Yughqir ni maksudnya saat hampir putus nyawanya ketika mana sakaratul maut. Telah banyak bukti dalam Al-Quran menceritakan orang-orang yang apabila sudah berada pada sakaratul maut, baru dia nak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu tu Allah dah tak terima dah. Contohnya Firaun, lemas di lautan. Waktu tu dia dah mula nak beriman, waktu tu tak boleh dah. Tak, di antara banyak lagi cerita-cerita, tapi kita sekadar nak tunjukkan di sini kita ada peluang. Jangan sampai nanti susah di dunia, susah di akhirat, dan susah ketika mana kita dimizankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh bayangkan, rugi dunia susah, barzakh susah, kemudian ramai-ramai di mahsyar nanti. Allahu Akbar. Jumpa Nabi SAW, minta cepatlah keputusan kami ni. Kami tak tahu dah nak duduk macam mana dah. Kalau boleh kami nak segera-segera, kami tak mau dah duduk macam ni. Kalau boleh nak segera-segera dah. Kami tak mau dah macam ni. Sedangkan azab yang di depan tu lebih besar dari apa sedang yang berlaku. Allah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Waktu tu diangsingkan, dibezakan. Orang dosa duduk di satu kumpulan dia. Orang beriman duduk di satu kumpulan dia. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka puak-puak hak mujrimun tadi, puak kafirun tadi ni, puak ni tak ada hisap, tuan-tuan. Puak ni tak ada hisap. Ada dua golongan kata pecah. Satu yang dihisap, satu yang tidak dihisap. Sebab tu Nabi kata kena berhati-hati atas muka bumi ni. Sebab ini penentu kualiti kita di akhirat besok. Berkualiti ataupun tidak kita di akhirat besok adalah bergantung kualitinya tidak kita di atas muka bumi ini. Kalaulah dikatakan kehidupan kita berkualiti di atas muka bumi ini, insya-Allah kita melalui perjalanan menuju akhirat dengan penuh lancar dan licin. Kita ada alam yang kita nak tempuh, kita dah melalui alam ruh. Kita dah tempuh alam janin. Siapa duduk alam janin lagi? Tak ada nak keluar orang yang. Kita dah keluar alam tak sedar ya. Kita dah keluar alam dunia. Kita baru nak masuk alam barzakh. Ramai dah duduk ada di sana. Tak pernah siapa pun kembali lagi. Hak mati kemarin hidup dah? Tak hidup dah. Hak tak hidup tu bukti kepada kita yang akhirat tu ada. Kalau hidup balik, kita pun boleh confuse lah. Tapi hak hidup, hak mati tu tak pernah balik-balik mai. Itu bukti tu. Bukti petanda bahawa hidup ini tak boleh nak undur. Konstan tak boleh nak undur. Hidup ni begini, dia kena terus-terus. Sebab tu semakin hari kita hidup, bertambah umur kita, semakin hilang umur kita. Kita duk rasa makin panjang. Oh, hidup lama lagi 80, 90. Tak, sebenarnya semakin kurang. Dia main kurang sampai masa yang ditetapkan. Contohnya 100. Umur 95, tambah tahun depan 96. Kurang sehari, kurang setahun jadi 3. Tambah lagi, kurang setahun jadi 2. Tapi siapa pun tak kalut. Siapa pun tak fikir. Tapi kalau kurang RM1, kurang RM1 tak kalut, Ustaz. Kurang RM50. Nah, dia tak tahu bini dia ambil dah. Suami kedekut sangat, nak bagi duit nafkah pun payah. Bini kata tak apa, Ustaz kata tak apa, curi duit suami tak apa, nak beli makan. Suami pi semayang, isteri pun buka dompet, ambil RM50, pak katuk. Siap nak beli ikan, beras tak ada, ikan tak ada, nak beli.
Suami tengok tak ada RM50 dalam poket dia. Dia senyum ke dia marah? Wahai suami yang ada di hadapan saya ini. Senyum ke marah? Kau buat bodoh, buat relax. Ya piah RM50, bulan depan curi 100. Hilang 100 tuan-tuan, ya Allah, dia punya kalut tak lena tidur malam tu. Ya rumah aku ni ada toyo dah. Bukan toyo bini dia, toyo lah. Rumah aku ada toyo cari tok bomo dah tuan-tuan. Confirmnya. Punya kalut kita kalau harta hilang, tapi punya tak kalut kita ketika mana umur kita semakin berkurang. Ini sifat kita. Tuan-tuan, ini sifat kita yang ada pada umat akhir zaman pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasal apa? Sebab hidup di atas muka bumi tidak berkualiti. Sembahyang lewat, sembahyang tak berjemaah, sunat pun tak ada, malahnya, penyekannya. Baca Quran pun seminggu sekali, tu pun nasib baik nak baca. Sedekah pun kadang-kadang nak bagi, kadang-kadang tak mau bagi. Terasa nak bagi, bagi. Tak terasa nak bagi, tak bagi. Infak pun tak ada dan sebagainya. Duk ada kurang. Kurang kualiti kita. Tapi tak apa lagi, orang ni bakal dimizan. Ni cerita orang tak dimizankan oleh Allah SWT. Siapa dia? Golongan kafirun. Allah usir mereka, dia pecahkan. Tadi saya baca wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada waktu itu Allah SWT asingkan mereka ini. Pecah dah bagi dua arah. Puak tak diazab, puak yang tak dimizan. Mereka ini diusir ke neraka jahanam secara bergerombolan. Ramai-ramai puak-puak. Hatta iza ja'uha, sampai dekat neraka. Pergi ramai-ramai sampai dekat neraka. Duduk dekat neraka, futihat abwabuha, pintu neraka pun terbuka. Dia kata betul dah neraka. Alangkah seronoknya kalau jadi tanah. Kuntu turaba, alangkah seronoknya aku kalau jadi tanah. Allah. Ada tak orang tak hidup atas muka bumi ni minta jadi tanah? Ada tak? Akhirat ada. Atas muka bumi ni tak ada. Nak mati pun tak mau. Pasal apa? Mati duduk dalam tanah, tak mau. Kalau boleh atas muka bumi tanah, tak ada, tak mau. Tapi nak tanah, sebab nak tanah tu cerita lain. Dia jadi tanah ni maksud saya. Nak tanah lain. Nak tanah nak buat rumah, nak tanah nak buat kebun tu lain. Maksud kata jasad dia ni kalau boleh tak payah dibangkitkan lagi. Bila tang mana dia melihat neraka. Saat di atas muka bumi nak duduk di tanah pun tak mau. Nak pergi kubur pun tak mau. Nak ziarah kubur pun tak mau. Nak ambil peringatan daripada makam atau kubur pun dia tak mau. Tapi apabila sudah berada di sana nanti, minta kepada Allah, nak masuk, nak tak mau syurga, nak jadi tanah. Ketika itulah waqala lahum khazanatuha, maka tukang jaga neraka tu, nama dia Zabaniyah. Malik tu penjaga, Zabaniyah tu nama dia. Penjaga. Malik tu empunya neraka. Orang hak jaga, malaikat hak jaga neraka. Nama dia Zabaniyah. Dia pun tanya, alam ya'tikum rusulun minkum. Duk ramai-ramai ni tak masuk lagi ni. Suara dia bukan macam suara kita. Dia buka suara tu pun takut dah. Tu sekadar contoh, tapi yang lebih besarnya tak nak bayangkan ketakutan. Tak ada nabi mai kat hang ke? Ni hampa manusia kan ha? Tak adakah manusia di kalangan kamu yang datang mai peringat kat kamu? Tak adakah? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membaca kepada kamu. Tu hak duk dalam Al-Quran tu, duk cerita kat kamu dalam Al-Quran tu, tak adakah? Siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, di mana arah kiblat kamu, tang mana ukhuwah kamu, bagaimana persaudaraan kamu, dustur kamu apa, pegangan kamu apa, tak adakah? Adalah tuan-tuan. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza. Tak adakah satu orang manusia tu atas muka bumi yang mai peringat kat kamu, ni hari ni ada ni? Tak adakah? Hari mana? Hari buat-buat tu nak masuk neraka. Tak adakah?
Qalu bala, pakak jawab ramai-ramai, ada. Tapi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum, lawaw ru'usahum, pakak geling kepala. Lawaw ru'usahum, mai cerita hak baik. Ai marilah taubat, yastaghfir lakum rasulakum. Biar Nabi kamu minta ampun kat kamu. Mai taubat. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum wa yasudduna Allahumma shalli ala Muhammad. Apa tadi saya baca tadi tuan-tuan? Tak ingat tak? Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Tapi berpaling dan sombong. Wa hum mustakbirun, tapi sombong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, masuklah neraka. Pakak masuk ramai-ramai. Kekal sifat dia. Neraka dan juga orang yang masuk di dalamnya, kalau kita ngaji dalam ilmu usuluddin, dipanggil kekal aradi. Kekal aradi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala hendak dikekal. Kekal hakiki zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat ma'aniyah. Kekal aradi antaranya ruh dan juga neraka. Dia ada 10, tapi tak mau bincanglah, panjang cerita. Syurga, neraka, arasy itu ada kekal aradi. Jadi orang tu akan masuk selama-lamanya. Dia akan nampak buah zakum. Dia akan minum air hamim dan sebagainya. Tuan-tuan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, bagi orang beriman pula. Allah, kita cerita ni motivasi je tuan-tuan. Kita nak cerita ni sebab supaya kita ada kualiti hidup baik di atas muka bumi. Sebab umur kita makin hari meningkat. Dan kita tengok trend Covid pun makin hari makin meningkat. Mungkin kita dan mungkin juga orang lain. Supaya kita boleh belajar redha dan kita nampak di sana adalah kehidupan yang lebih baik. Bukan di sini. Tuan-tuan, di sini penat kita kena buat kerja. Tuan-tuan kena semayang, hak ada anak kena sara anak. Anak sakit kena pikir nak pergi hantar ke hospital. Apabila kita fikir macam tu, tak, mana kata hidup dunia, hak tu saya kata dunia ini ujian. Dan selalu banyak persepsi salah atas diri kita. Itulah dunia. Tak, banyak persepsi yang salah. Kadang-kadang hak kita buat pun salah. Padahal rasanya betul lah. Itu dunia. Tapi di alam barzah besok tak ada dah orang nak bagi persepsi kat tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan tak kena sembahyang, tak kena kerja. Duk tunggu tang mana? Tunggu tang situ sehingga sampai hari kebangkitan. Saya dan juga tuan-tuan. Buktinya Luqmanul Hakim bawa anak dia. Luqmanul Hakim bawa anak jalan. Meh kita ambil keldai, kita bawa sama-sama. Mereka kata, pasal apa dua beranak ni? Keldai dah tak naik. Nampak persepsi dunia. Padahal tak salah mana pun. Salah dah kalau ada seekor keldai. Contoh tuan-tuan bawa kuda, tuan-tuan tak naik. Tuan-tuan heret kuda tu dua beranak. Salah dah. Tak salah mana pun. Tapi orang kata, apa punya bangang dua beranak ni? Keldai ada, naiklah. Nampak. Mereka salahkan kita. Seorang pergi ambil Luqman Hakim petak anak dia atas keledai. Jalan apa punya anak tak bertanggungjawab sungguh. Ayah adalah tua. Dia pula seronok di atas keledai. Ayah pula penat. Allah pula dah. Salah ke? Salah ke buat macam tu? Tak salah, tapi persepsi tadi. Inilah dunia tuan-tuan. Kemudian turun pula, ayah pula naik. Orang tegur juga. Orang kata, apalah ayah ni teruk betul lah. Anak tu kecil lagi, hang tu dah tua dah, takkan hang tergamuk buat anak hang macam tu. Pula dah. Lah kali dua-dua naik. Keledai kata, kesian kat aku. Apabila orang nampak Allah, dua beranak ni memang tak terima rasa. Mati keledai tu nanti. Baik tuan-tuan, sekarang nak buat macam mana? Ada jalan tak? Ada jalan tak? Semua cara dah kita guna, tapi tetap juga salah. Itulah dunia.
Makna kata saya nak cerita kat tuan-tuan, persepsi itu yang sedang berlaku di dunia ini. Itu yang sedang berlaku, itu yang kata ujian. Tapi kalau dalam alam barzah besok, tak ada apa dah. Tak ada orang nak ambil persepsi kat kita, tak ada orang nak bagi maklumat kat kita, tak ada orang nak bercerita kat kita. Pasal apa kita duduk tang situ, orang soleh bersama-sama golongan orang soleh, orang toleh bersama golongan orang toleh, tunggu masa hari kebangkitan. Tunggu masa hari kebangkitan. Ini sebagai motivasi, tuan-tuan. Allah sebut di halau juga perkataan yang sama, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ke syurga dalam bentuk ramai-ramai. Ramai pergi syurga, tuan-tuan. Seronok. Orang yang mula-mula masuk yang mulia Nabi SAW. Kemudian 70,000 orang masuk tanpa hisab. Dia bawa lagi 70,000 orang tu, dia sambung 70,000 orang lagi. Ada 70,000 orang yang masuk tanpa hisab tu, tuan-tuan, dia bawa 70,000 orang lagi, mana 140. Kemudian yang masuk sana pula adalah para syuhada. Siapa syuhada ini? Orang yang apabila Allah tawarkan untuk kembali ke atas muka bumi, dia nak balik semula. Bukan dia nak balik enjoy, tak. Sebab dia nak mati berulang-ulang kali. Seronok mati berulang-ulang kali atas nama agama Allah. Kemudian yang seterusnya orang miskin yang beriman, orang fakir yang beriman kepada Allah. Dan yang terakhir adalah pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan, siapa masuk syurga paling akhir? Siapa masuk syurga paling akhir? Pemimpin. Berebut pergi jawatan. Tengoklah masuk syurga akhir lah, tuan-tuan. So, bakal letak jawatan bala. Jangan letak jawatan. Tapi nak ceritanya, orang yang akan masuk syurga paling akhir adalah orang yang kena dakwa. Siapa dia? Pemimpin. Tuan-tuan, Allah pun halau mereka ke syurga dengan makna seronoknya mereka ni ke sana. Hatta idza ja'uha, sampai di syurga. Pintu syurga pun terbuka, tuan-tuan. Wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Tukang jaga syurga yang bernama Malik Ridwan tadi Malik Zabaniyah. Yang kedua ini adalah Malik Ridwan. Dia tak tanya, dia cakap terus. Tadi tanya. Kau ni dia kata salamun alaikum. Salamun, tuan-tuan, perkataan assalamualaikum. Apa makna dia? Tuan-tuan jumpa saya, assalamualaikum. Saya pun letak tangan kat sini, tak mau salam. Letak tangan kat sini, tuan-tuan. Maksud sini tak apalah. Nak salam macam ni berikutlah, macam mana pun. Salam macam ni berikutlah, tuan-tuan. Cuma hari ni digalakkan tidak bersentuhan sahaja. Jadi kita ikutlah, benda tu tidaklah sampai meruntuhkan agama. Tidak bersalam itu tidaklah meruntuhkan agama. Tuan-tuan, cuma kita meninggalkan sedikit urusan agama, tetapi tidak meruntuhkan agama. Kita tinggalkan disebabkan maslahah yang besar. Contohnya kita nak hentikan rangkaian COVID-19, maka kita pun guna cara macam ni, ikutlah. Walaupun ini tidak ada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan yang kata bid'ah pula, Assalamualaikum Ustaz bid'ah, payah. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Ini adalah usaha untuk menghentikan rantaian penyebaran COVID-19. Tak ada, insya-Allah, tuan-tuan. Apa maksud salamun? Sejahtera. Alaikum, ke atas kamu, kepada bakal penghuni syurga. Oh no, tuan-tuan. Kita pergi rumah orang kata, "Oh, assalamualaikum." Dia pun jawab, "Waalaikumsalam." Tuan-tuan rasa seronok tak? Seronok. Daripada kita pergi rumah dia, duduk diam, buka pintu pun tak. Dia tak buka pintu. Maknanya dia tak suka kat kita. Nampak tu beza tak? Nak cerita perasaan di dunia pun sedikit sahaja, tapi akhirat lebih besar. Kemudian Allah sebut lagi, tibetum, berbahagialah. Malaikat kata, Allah sebut kat kita, Allah cerita kat kita, tibetum, malaikat sebut berbahagialah. Fadkhuluha, masuklah dalamnya syurga, khalidin, selama-lamanya. Kita pun masuk dalam syurga Allah. Macam mana dapat tu? Beringat atas muka bumi. Ini Nabi kata, berhati-hatilah kamu di dunia, berhati-hatilah kamu di waktu pagi, berhati-hatilah kamu di waktu petang. Ambil peringatan ini, insya-Allah kita akan dapat
kualiti kehidupan akhirat yang cukup baik. No? Baik, kita tengok muka surat sebelah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setelah membaca ayat, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sudurahu lil Islam. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahibus sir, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang banyak mengetahui tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah di antara orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nak dengar baca Quran. Nabi suruh dia baca Quran. Nabi nak dengar dia. Hebat tak tuan-tuan, sahabat Nabi ni. Dia duduk di Kufah. Ada orang main mengadu kat Sayyidina Umar. So Imam Umar ni orang cengeng. Bukan Tok Janggut Tok Janggut tu cengeng, tak tahu cengeng kat mana pula. Kenal Tok Janggut? Tak kenal. Kena ikutlah beritahu. Asri nama dia kan. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, sikit-sikit lagi noh. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, satu hari duduk semayang, orang Kufah main kat dia. Dia kata, Amirul Mukminin, aku dengar hang baca ni tak sama dengan satu orang hang baca di Kufah. Kan mushaf ketika itu, Al-Quran ketika itu telah dikumpulkan, telah di standardize, baca kena serupa. Telah dikumpulkan, telah dibukukan, baca kena serupa. Ini kalau baris atas, kecuali tempat-tempat yang gharib itu cerita lain. Tiba-tiba mai kawan ni pergi cerita kat Sayyidina Umar. Nuh di Kupah seorang tu ada orang baca Quran tak serupa dengan mu baca. Sayyidina Umar pun tarik pedang dia. Aku nak pergi katak, aku nak pergi kak kepala dia. Apa baca Quran tak serupa dengan kami. Sayyidina Umar tanya siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Simpan balik pedang. Simpan balik pedang, tak jadi. Kerana Abdullah bin Mas'ud adalah bacaannya seperti mana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertalaqi secara langsung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalaqi dengan Jibril. Nabi kita Abdullah bin Mas'ud bertalaqi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya jika cahaya telah masuk di dalam hati, maka hati menjadi lapang dan luas. Wallahu a'lam. Di setakat itulah dulu tuan-tuan, musim PKP ini kita tidak boleh baca lebih masyarakat. Jadi kita berhenti setakat itu, kita patuhi arahan Allahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang, yang lemah, yang hina adalah kelemahan diri saya. Hakikat keseluruhan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.